Okey, membawa saya kepada berita ini tuan-tuan. Ini berita tahun 2017 yang didedahkan pada tahun 2017 berkenaan dengan penglibatan Tun Mahathir di dalam BMF, apa orang kata, BMF, Bumi Putra Malaysian Finance, pada tahun pada tahun BMF tahun 1983. Skandal BMF 1983 sehingga menyebabkan kematian antaranya adalah Jalil Ibrahim, seorang accountant pada waktu itu. Now, pendedahan ini dilakukan pada tahun 2017. Baik. Tajuk pendedahan ini adalah Tun M perlu jawab pendedahan CIA dalam skandal BMF, Veteran UMNO. Baik, kita akan tengok video ini. Saya share dahulu. Mendakwa wujud bukti. Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA mendakwa wujud bukti pembibitan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam skandal Bank Bumi Putra atau Bumi Putra Malaysia Finance Limited BMF semasa pentadbirannya. Skandal era 80-an itu menyebabkan $1 bilion Amerika atau ketika itu 2.29 bilion ringgit lesap. Pendedahan dibuat Badan Risikan itu melalui 13 juta dokumen yang telah diklasifikasi semula baru-baru ini. Menurut portal berita bebas ASEAN Correspondent, Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ketika itu terpalit dengan skandal itu yang membabitkan pelbagai operasi meragukan bank milik kerajaan itu, terutama membabitkan anak syarikatnya di Hong Kong. Portal itu memetik intipati laporan 9 muka surat CIA bertajuk The Bank Bumi Putra Scandal, More Trouble Ahead for Malaysia's Mahathir yang dikeluarkan pada 5 Mac 1985. Ketika itu, Badan Risik itu mendakwa wujud bukti yang kukuh menunjukkan skandal perbankan itu telah berlarutan ke pentadbiran Tun Dr. Mahathir. Ini kerana Bank Bumi Putra yang dimiliki kerajaan turut berada di bawah pemantauan Kementerian Kewangan dan Bank Negara dan tiada keputusan penting boleh dibuat tanpa pengetahuan dua pihak ini. Laporan CIA turut mendakwa adalah mustahil kerajaan tidak mengetahui bank berkenaan telah meningkatkan had pinjaman bagi operasi luar negaranya bagi membolehkan dana disalurkan ke Hong Kong. Ketika itu, Bank Bumi Putra dan anak syarikatnya di Hong Kong didakwa telah mengeluarkan pinjaman bernilai berbilion ringgit kepada spekulator hartanah Hong Kong termasuk The Carrion Investment Limited, Carrion Group. Laporan agensi itu turut menyentuh pembabitan ahli perniagaan Hong Kong, George Tan, yang dipercayai ada kaitan dengan parti UMNO yang diterajui Tun Dr. Mahathir dan gabungan parti dominan dalam kerajaan ketika itu. CIA turut mendakwa ramai peniaga dan ahli perbankan percaya kerajaan telah menjadikan 6 individu sebagai kambing hitam dalam skandal ini untuk melindungi beberapa orang pegawai kanan kerajaan. Bekas Perdana Menteri itu sebelum ini menafikan pembabitannya dalam skandal itu dengan alasan wang yang hilang semasa era 80-an adalah milik bank dan bukan milik negara. Baik. So, siapa yang mengikuti dahulu skandal BMF ni, saya pernah buat satu video khas untuk nak dedahkan tentang perkara ini. Dan juga saya ada satu video, masa tu tak ramai lagi viewer saya. Sekarang ni berapa? 10,000 viewer. 1.8k kat TikTok kan. Masa itu saya buat video tu, ini early 2019 berkenaan dengan Tun Mahathir, tentang skandal BMF, Carrion Group macam disebut tadi tu, skandal-skandal ini, Bank Bumi Putra Malaysia Berhad. Ingat tak BBMB dahulu? Bank terbesar di Asia. Bank Bumi Putra Malaysia Berhad, bank yang terbesar di Asia. Ingat tak iklan tu? Itu pun sekarang ni dah tak wujud lagi, antaranya pada zaman Mahathir. Lepas tu, kalau siapa ingat skandal PKFZ, Port Klang Free Zone, Port Klang Free Zone macam tu, yang berlaku juga di mana kerajaan hilang 5 bilion ringgit pada zaman Tun Mahathir, tetapi tidak ada siapa yang didapati bersalah. Now, ini antara perkara-perkara yang boleh dibangkitkan di dalam mahkamah nanti, tuan-tuan. Ini perkara yang boleh dibangkitkan di dalam mahkamah nanti dan yang akan terima akibat dia di dalam keberokan ini bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ialah menang atau kalah dia dalam saman tersebut, itu cerita lain. Kan, kalau setakat berapa 2 juta, 3 juta nak bayar, itu bukan isu dia.
tetapi pendedahan demi pendedahan yang berlaku, terutama nanti bila dokumen-dokumen yang OSA, Official Security Act, telah digazetkan untuk supaya tidak di bawah OSA. Boleh ke Is? Dah Anwar Ibrahim Perdana Menteri, dah dia Perdana Menteri, dia boleh buat. Okey, dokumen-dokumen yang bawa OSA, saya nak bawa keluar, saya nak bawa ke mahkamah. Macam ni belum kita cerita IPP, Independent Power Producer. IPP tu apa Is? Itulah kata, kau jadi walaon, kau jadi walargon, kan? Walaon dan walargon. Tapi IPP tak pernah nak baca. Apa itu IPP? Kita belum cerita lagi skandal juga, apa orang kata, bakun. Kita cerita skandal, apa orang kata, Bakun Dam, empangan bakun, PKFZ, Bank Bumiputera, BMF, termasuklah kejatuhan ekonomi 1997. Bagaimana Bank Bumiputera dijadikan sebagai forex center, nak main forex dekat Bank Bumiputera. Bank Negara Malaysia. Ini semua pendedahan ini ada. So, Anwar Ibrahim Perdana Menteri, Anwar Ibrahim Menteri Keuangan. Nampak tak? Sekarang ini masa nak pergi tangkap. Ada yang kita tengok video kan berkenaan dengan sekarang ini Anwar Ibrahim. Tapi ni video ni tahun 2017 tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahu. Ni video tu tadi tahun 2017, pendedahan 2017. Tapi boleh tak ni bawa lagi? Tak mustahil. Baik, saya tak nak cerita bab yang macam tu, itu saya rasa dah panjang sangat. Anwar Musa dikatakan akan menyertai, terima kasih, menyertai PAS, kata sumber. Ini seorang lagi yang akan habis karier politiknya lah. Bekas Ketua Agung UMNO, Anwar Musa dikatakan sudah memilih bahtera baru untuk meneruskan perjuangan politik dengan menyertai PAS. Ia dibuat hanya setelah beberapa bulan dia dipecat dari UMNO setelah dia terus melawan kepimpinan yang ada dalam parti tersebut. Menurut sumber, Anwar yang juga pernah menjadi menteri sama ada menteri BN atau PN, menjadi kerajaan pun mengisi borang keahlian PAS. Sudah pun mengisi borang keahlian PAS. Bagaimanapun, Anwar bercadang untuk mengumumkan penyertaan tersebut setelah Aidilfitri ini. Setakat ini, Anwar ada buat keputusan untuk sertai PAS, cuma tunggu masa untuk dibuat pengumuman. Difahamkan bila akan umumkan selepas Hari Raya. Sumber yang rapat dengan Anwar itu memaklumkan mereka tidak menolak kemungkinan menjadi salah seorang calon Perikatan Nasional di PRN Kelantan kelak. Baik. Untuk kekal relevan, dia akan buat macam itulah Anwar Musa. Akan diletakkan, ada kemungkinan besar beliau akan diletakkan kerana tempat di mana Anwar Musa bertanding itu, UMNO pasti akan bertanding. So bagi PAS adalah lebih baik kalau diletak geng UMNO yang bekas pernah bertanding di situ, bertanding di bawah tiket PAS untuk bertanding melawan UMNO di tempat dia sendiri. Itu kemungkinan itu ada. Menang atau kalah, kita tak cerita lah. Itu nanti tengok keputusan. Namun begitu, apa jadi kepada Mufakat Nasional? Again, timbul satu persoalan besar dekat situ. Apa jadi pada Mufakat Nasional? Hari itu dia kata dia tak nak menyertai mana-mana. Dia akan buat satu parti sendiri. Mufakat Nasional atas waktu dengannya. Sekarang ini, tiba-tiba dia sekarang ini menyertai PAS. Adakah dia Mufakat Nasional yang dikatakan cuba nak jadi perekat, the cohesive, the bridge between PAS dan juga Bersatu, sekarang ini sudah terbubar dengan sendirinya? And that's why kenapa kita nampak tiba-tiba Zura dah pula menghimpit Tun Mahathir. Sebelum ini kan dia ada dalam program bersama dengan Anwar Musa. So mereka berada dalam keadaan cacah merebah, tuan-tuan. Dia dah tak tahu ke mana, ke sini, ke sana, ke mana arah mereka, dia orang dah tak tahu. So, saya punya prediksi sekarang akhirnya prediksi saya macam saya kata hari itu, akan ada tinggal dua parti besar, iaitu Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Dan PAS. Dia akan ada tiga. Dan PAS. Bersatu akan terkubur. It's just a matter of when saja. Bersatu akan terkubur. Sebagaimana Semangat 46 pernah terkubur, Bersatu juga akan terkubur. Yang tinggal sekarang ini, berkemungkinan PAS akan kekal, Barisan Nasional, UMNO sebagainya akan kekal, Pakatan Harapan akan kekal. So, kita akan kembali kepada tiga parti yang besar untuk bertanding. Parti-parti kecil ni of course akan adalah Pejuang, Warisan, Muda dan sebagainya akan ada. Tetapi mereka akan kekal sebagai parti-parti picisan yang menumpang menumpang di bawah parti-parti lain. Sebab itu saya cakap dengan Syed Saddiq dahulu, masa dia mula-mula menubuhkan Muda. Ada yang kata saya, Iswardi, Syed Saddiq tu bagus Iswardi. Dia punya live puluh ribu. Live saya malam ni 10,252, 1.9K, 2K. Bagus ke saya? Tak. Saya tak bagus, tuan-tuan. Hanya kerana live banyak ni, orang suka dengar cerita. Orang suka dengar cerita, orang suka tengok drama, orang suka membaca, mendengar dan menaalah, menakul dan apa orang kata, meneliti cerita kita. Tapi belum tentu dia sokong kita.
Saya percaya orang saya ramai lah sokong Pakatan Harapan kat sini. Tapi maksudnya belum tentu dia sokong kita. Dan dia mungkin bukan pengundi di tempat saya pun. Oh, ramai pengundi kau kalau kau bertanding confirm menang. Iyalah. Yang menengok ni pun ramai orang luar. Kalau bertanding kat tempat saya ni memang confirm. Belum tentu saya boleh menang. Itu maksud saya. Poinnya dekat sini adalah bila muda masuk, dia ada big head tau. Dia ada kepala besar. Dia rasa macam orang dah ramai kenal aku, orang dah tahu aku. Saya kata apa? You are still young and still naive dalam politik. You are still young and you are still naive dalam politik. Saya Sadiq, you are still young and you are still naive dalam politik. And there's a lot more things you need to learn. Hanya kerana you are the best debater dekat Asia whatever dulu, kau menang debate, kau dah rasa macam hebat lah. Tak bang, aku pun debater juga. Malah saya pernah debate dengan ahli Dewan Undangan Negeri GPS, dan juga pernah mengadakan forum bersama dengan siapa? Wan Junaidi, bekas menteri zaman PN dahulu, di atas satu pentas yang sama, bercakap tentang topik-topik berkaitan dengan politik dan sebagainya. But that does not make me great. Saya tak claim pun saya hebat. Now, jangan orang kata apa, get over yourself. Masalahnya bila you punya, orang kata apa, kepak you dah, you rasa macam dah tinggi langit dah, tak jejak tanah dah. You rasa macam dah, aku dah hebat dah ni. Tak. Di art, kaedah nak pengkaderan, kaedah nak membentuk noble cause. Saya tanya tuan-tuan, muda apa dia punya matlamat tuan-tuan? Saya tanya, kalau kita tahu PKR ni reformasi, kalau Amanah Islam progresif, kalau DAP demokratik, kita kata, even UMNO Melayu, kita boleh nampak, even PAS pun membawa Islam. Muda buat apa? Apa objektif yang muda, apa orang kata apa, the grand design yang muda nak bawa? Ni saya kritik muda lah, mungkin orang tak suka kan. Tak, poinnya parti-parti kecil seperti ni, dia akan phase out dengan sendirinya, ataupun dia akan sendiri menyertai. Sebab itu bijak juga Mazli, dia menyertai Pakatan PKR itu. Walaupun sekarang ni dia tak ada jawatan, dia balik jadi bekerja dekat Cyberjaya, itu cerita lain lah. Tapi better that way daripada dia buat parti sendiri. Tapi saya Sadiq rasa dia nak buat parti sendiri. Terpulang kepada dia. Kita pun nak melarang tak boleh kan. Baik. So cerita saman 10 juta 7 hari tumbang. Okey, kerajaan akan tumbang dalam masa 7 kerajaan boleh tumbang menurut Tun Mahathir. Saya baca satu kenyataan Saya baca satu kenyataan, kerajaan boleh tumbang menurut Tun Mahathir. Saya baca. So ada yang tanya saya tadi, betul ke kerajaan boleh tumbang despite of macam mana yang berlaku dalam tahun 2020? Kata Tun Mahathir yang cakap macam tu, kerajaan boleh tumbang So dalam masa dekat ni kerajaan boleh tumbang lagi, dia kata. Baik, saya baca kenyataan kenyataan tersebut Awas, walau ada akte lompat parti, kerajaan rupanya masih boleh dijatuhkan. Semalam sehari setelah mengajak orang Melayu menolak kerajaan, bekas Perdana Menteri Tun Mahathir melangkah setapak lagi dalam gerakannya dengan menekankan perlunya perlunya pertukaran pentadbiran dilakukan. Kata beliau, sekiranya kerajaan didapati tidak mentadbir dengan baik, saya baca, kerajaan didapati tidak mentadbir dengan baik, adalah menjadi hak-hak ahli parlimen kerajaan untuk menjatuhkan Perdana Menteri seperti yang pernah berlaku kepada Mahyadin. Saya berpendapat kalau satu kerajaan itu tidak ditadbir dengan baik, kerajaan itu sepatutnya dijatuhkan dan pilih yang lain. Ini seperti yang dilakukan sewaktu Mahyadin Yassin jadi Perdana Menteri dahulu. Pada masa itu UMNO tidak puas hati, UMNO tarik sokongan dan Mahyadin jatuh, digantikan dengan UMNO sebagai Perdana Menteri. Jadi hak bagi wakil rakyat memang ada hak untuk menukar kerajaan dan ini tidak melanggar undang-undang, katanya dalam sidang media. Sebelum ini Presiden PAS sudah 2 kali mengeluarkan kenyataan tentang usaha untuk menjatuhkan kerajaan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Saya komen tentang perkara ini. Betul ke kerajaan boleh tumbang? Dengan penarikan. Apa yang berlaku pada zaman Muhyiddin Yassin yang jatuh itu tidak sama dengan apa yang boleh berlaku pada zaman sekarang. Pada zaman itu 10 orang ahli UMNO menarik diri diketuai oleh Zahid Hamidi. Pada waktu itu, disebabkan tidak ada akta ataupun peruntukan perlembagaan anti lompat parti, maka tidak ada masalah 10 orang ini menarik sokongan terhadap kerajaan menyebabkan jatuhnya kerajaan tersebut. Namun begitu, sekarang ini akan ada masalah kalau sekiranya hanya beberapa individu yang menarik sokongan.
Kalau hanya ada beberapa individu yang menarik sokongan, maka itu akan menimbulkan masalah. Kerana apa? Kerana ada peruntukan perlembagaan Akta Inti Lompat Parti. So daripada sini, kalau siapa yang tarik sokongan, confirm boleh jatuh kerajaan. Confirm dia akan boleh kena kosongkan kerusi dan kena PRK berlaku semula. Dan itu the main objektif kenapa Akta Anti Lompat Parti itu dilakukan, diadakan. So, bagaimana pula kalau sekiranya yang lompat ataupun yang tarik itu en bloc? Contohnya UMNO tarik secara keseluruhan ataupun GPS tarik secara keseluruhan. Jawapannya, ya, itu boleh. So, tidak jatuh kerajaan, tidak perlu diadakan PRK kalau penarikan itu berlaku secara en bloc. Maksudnya parti itu yang keluar daripada menyokong, itu boleh. So, bila Tun M menyebut tersebut, betul lah apa yang dia cakap tu betul. Kalau parti yang tarik sokongan, tetapi contoh yang diberikan pada zaman Muhyiddin Yassin tu salah. Yang tu bukan parti, yang tu individu. Sebab selepas itu bila tarik sokongan, pelantikan seterusnya adalah siapa? Pada masa 10 orang itu Ismail Sabri tak ada, KJ tak ada, Adham Baba tak ada. Yang ada 10 orang. Tapi dilantik selepas itu adalah Ismail Sabri. Kenapa Ismail Sabri? Despite of sebenarnya pada waktu itu tak setuju Zahid Hamidi Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Diharapkan orang lain. Diharapkan diri dia lah kan jadi Perdana Menteri. Tapi Muhyiddin tak nak bagi. Sebab dia tahu kalau dibagi akan bunuh diri Muhyiddin Yassin. At least dengan Ismail Sabri ni lesser evil lah dia kata. Lesser evil. Kuranglah sikit kerosakan pada diri dia. Kan? So kan diumumkan pada hari Sabtu kan, hari Senin tu angkat sumpah. Membawa saya kepada poin juga sebenarnya. Betul lah dakwaan saya macam saya kata hari tu, kalau Mahathir serahkan jawatan itu kepada Wan Azizah, tak jatuh kerajaan tuan-tuan. Yang jatuh kerajaan hanya kerana Mahathir letak jawatan tanpa penyerahan. Itu yang berlaku. Baik.